kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi timbalan pengerusi Masjid An-Nur, tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa Masjid An-Nur, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Tak lupa kepada yang buat live malam ini, dua page ya. Yang pertama page audio kuliah oleh Abang Abu Bakar Osman, juga page syiar kuliah ya, Abang Azizan Hasan. Dan beliau ada, tuan-tuan, memohon sedikit sumbangan untuk baik pulih surau di tempatnya ya. Jadi kalau tuan-tuan nak mendapatkan pahala sedekah jariah, bolehlah berbuat demikian, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bersama lagi dalam tempoh PKPB, dalam keadaan sahabat-sahabat kita diuji. Sahabat-sahabat saya yang berada di Taman Meru 2C, 2B, ada seorang tu tuan-tuan tak boleh keluar katanya, tidak boleh melihat dunia luar kerana dibuat sekatan dan sebagainya. Kita doakan tuan-tuan agar Allah Ta'ala memelihara mereka. Mana yang kena COVID ni, positif ni, kita doakan agar mereka ini sembuh. Dan tahniah kepada pihak masjid buat solat hajat lepas ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita di sini tuan-tuan, insya-Allah. Baik, malam ni kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Tadzibul Atraf Ahadis Nabi SAW. Pada hadis yang ke-133, hadis yang ke-133, Nabi bersabda, Iza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ata, rawahul Bukhari. Yang bermaksud apabila dijawat akan sesuatu pekerjaan, yakni jawatan kepada yang bukan ahli jawatannya, itulah tanda hendak kiamat. Tunggulah, kata Nabi. Tuan-tuan rahmati Allah, hadis ini datang dalam pelbagai turuk jalan. Dalam riwayat lain mengatakan daripada Abu Hurairah, menyatakan apa dia, bainama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu iz jaa a'rabi faqala mata as-sa'atu qala idza dhi'atil amanatu fantazir as-sa'ata qala kaifa idha'atuha qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ata, rawahul Bukhari. Dalam riwayat lain tuan-tuan yang sedikit panjang menyatakan ketika Nabi sedang bercakap mengajar tentang agama, yuhaddisu an umuriddin, tiba-tiba ada seorang A'rabi. Tuan-tuan, kalau sebut A'rabi ni maknanya orang ni datang daripada pedalaman. Kalau kita di Malaysia, dia panggil macam orang asal ni tuan-tuan. Dia tak tahu prosedur, dia tak tahu, orang kata di sini kalau nak bertanya kena tunggu Tok Guru habis mengajar sampai kepada Tok Guru ni bagi last sekali permission to ask. Selalu ustaz-ustaz macam tu kan. Okey, ada soalan, tuan-tuan ada soalan, tapi dengan aku memang aku tak tanya. Pasal apa? Kalau aku tanya, lagi lambat kita solat isyak. Alasan, tuan-tuan. Padahal tak nak tanya pun. Tanya mesti banyak jawab soalannya. A'rabi ni tuan-tuan, dia tak faham, dia tak tahu benda ni. Kena Nabi ini yuhaddis, bercakap, berceramah macam saya ni, tiba-tiba bangun seorang Arabi ni, Arab dusun ni tuan-tuan, atau kita sebut Arab Badui ni. Terus dia tanya, ada riwayat mengatakan dengan keadaan bisautin murtafi', dengan loud voice, kata orang putih, dengan suara yang tinggi. Apa kata dia dalam keadaan separuh menjerit? Mata sa'atu, bila kiamat?
tuan-tuan, kalau orang cakap main tu apa macam? Kalau saya tengah mengajar ni tuan-tuan, orang cakap macam tu, tiba-tiba mencelah, ustaz bila kiamat? Tu tak apa, panggil ustaz. Kau tak ada ustaz langsung, woi bila kiamat? Nak kiamat, aku terajang kamu, biar keluar. Kiamat lagi. Oh, ustaz pun garang. Jangan main-main tanya sebarangan, tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah, dalam riwayat lain mengatakan Nabi tidak menjawab pertanyaan. Sebab apa? Nabi nak tunjukkan ada dua benda, kata ulama hadis. Ini kita kena belajar hadis ni, tuan-tuan. Bila dengar hadis macam ni, kenapa Nabi tak jawab pertanyaan orang Badawi ni? Sedangkan bukankah dia nak mengaji setiap pertanyaan mesti dijawab? Tapi kenapa Nabi buat endoh tak endoh? Pertama, ada ulama menyatakan Nabi dengar tapi Nabi tak nak jawab ketika itu. Sebab apa? Nabi menunggu jawapannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. So di akhir, tuan-tuan, hadis ini Nabi menyatakan aina sa'il, mana orang bertanya tadi habis daripada kuliah ni, Nabi tanya aina sa'il, mana dia orang yang bertanya tentang bila berlaku kiamat ni? Ha ana ya Rasulullah. Lelaki itu pun angkat tangan, aku di sini wahai Rasulullah. Lalu Nabi memberikan jawapan. Satu. Yang kedua, ulama hadis menyatakan, para sahabat menyatakan apa dia? Lam yasma'ha. Nabi tak dengar soalan ni, soalan ni. Nabi tak dengar soalan ini, maka Nabi tidak menjawabnya. Tetapi pendapat yang pertama itulah yang kuat, tuan-tuan. Apa dia? Nabi merasakan bahawasanya di antara adab orang yang muta'alim, adab orang yang nak menuntut ilmu ni, tuan-tuan, tanya apabila tok guru bagi kebenaran untuk bertanya. Atau di akhir nak habis kuliah ni, tuan-tuan angkat tangan nak tanya soalan ustaz, boleh? Itu yang dibenarkan. Ini di antara adab-adab al-muta'alim dengan mu'allim. Ya, baik. Mata sa'atu, ditanya oleh lelaki Badawi ni, wahai Rasulullah, bila berlakunya sa'ah, hari kiamat itu? Maka Nabi menjawab, idza duyi'atil amanatu fantazir sa'ah. Kalau nak tahu di antara salah satu tanda berlakunya akhir zaman, kiamat ni, tuan-tuan, sudah hampir, apa dia? Apabila amanah itu disia-siakan. Masya Allah. Lelaki ini bertanya lagi, kaifa idza'atuha? Bagaimana amanah itu disia-siakan? Qala, maka Nabi pun menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahli, apabila sesuatu urusan, sesuatu perkara, sesuatu jawatan itu diberikan kepada orang yang tidak layak, kepada orang yang tidak ahli, fantazirus sa'ah, maka itulah tanda kiamat hampir tiba. Tentara mati Allah, ulama hadis menyatakan apa yang dimaksudkan oleh Nabi dengan al-amanatu, amanah ni yang disia-siakan ni, apa maksud dia? Al-muradu bihi jinsul umuri allati tata'allaqu bid-din. Ada ulama mengatakan setiap amanah, setiap perkara yang berkaitan dengan agama. Seperti kal khilafati, pemimpin utama mestilah orang yang beragama Islam, orang yang berakidah Islam yang memimpin. Maknanya apa, tuan-tuan? Hadis ini daripada Imam Bukhari ini, ulama telah mensyarahkan, tuan-tuan, dalam kitab Fathul Bari. Khilafah ni, tuan-tuan, ketuanan ini mesti kepada orang Islam di negara Islam. Kalau tidak, kita akan menjadi susah. Contoh, apabila pengharaman arak ini mula dipertikaikan, contoh, kenapa tak haramkan arak?
Kenapa masih tak diharamkan arak ini, sedangkan kita yang memerintah, orang Islam yang memerintah? Hari ini tuan-tuan sudah ada pertanyaan-pertanyaan ini yang menyebabkan orang Melayu bergaduh dalam Facebook. Maka kita lihat banyak jawapannya tuan-tuan. Kerana kita masyarakat majmuk, kita tak boleh nak buat keputusan kerana kita share the power, kongsi kekuasaan. Maka ada di antara non-Muslim yang minum arak, kita tak boleh nak halang kerana itu budaya mereka, their culture. Is that true, their culture, tuan-tuan? Maka orang ni pula berujar tidak ada agama-agama yang membenarkan mabuk. Mabuk ini ada satu yang corrupted, ada satu yang merosakkan akhlak. Mana ada agama yang membenarkan? Tuan-tuan, banyak pergaduhan yang berlaku. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, khilafah kekuasaan ini tuan-tuan mestilah dipegang oleh orang Islam. Kerana apa? Kita boleh menetapkan undang-undang peraturan tuan-tuan apa dia bagi non-Muslim. Kalau nak minum boleh, at your territory, in your territory, dekat kawasan kamu, sila minum. Lepas tu kita lihat tuan-tuan di BKL sudah mengorak langkah. Apa dia? Tuan-tuan baca berita yang terbaru. Arak ini tidak akan dijual di kedai-kedai serba nikah. Nampak? Arak ni tuan-tuan tak akan dijual di kedai-kedai yang boleh dicapai oleh anak-anak orang Islam. Arak ni tuan-tuan tak akan dijual di kedai-kedai runcit yang mana anak-anak orang Islam ni tuan-tuan bila ambil memang written there, written in front of the fridge, ditulis di pintu peti air itu 18 tahun ke atas. Tapi bila ambil tuan-tuan, ada yang sekadar memejamkan mata. Pasal apa? Profit, keuntungan. Maka jadilah kes mabuk, kes naik motor tuan-tuan merempit, tayar wili, satu di udara, satu di bumi, satu di langit ke arah langit, satu ke bumi. Berdebar langgar orang yang tidak berdosa. Kerana apa tuan-tuan? Sudahlah mabuk campur pulak dengan dadah. Maka masalah bagi orang Islam tuan-tuan mesti ditentukan oleh ketuanan Islam, pemerintah Islam. Tuan-tuan ya, saya sudah jawab. So lepas ni tak payah tanya aku lagi ya. Tambah soalan yang very sensitif kan ya. Baik. Wal qada'i wal ifta, termasuk dalam amanah yang disisiakan tanda kiamat hampir ni apa dia? Wal qada' wal ifta, dalam menjatuhkan hukum dan memberi fatwa. Tetapi Allah yang boleh menjatuhkan hukum dan memberi fatwa ini hanyalah mereka yang ada autoriti dalam mengeluarkan fatwa. Allahu Rabbi, benda ni pun kita bergaduh tuan-tuan. Ni orang kata ikut SOP ni, SOP COVID-19 ni. Ikut siapa? Dah tuan-tuan. Ni yang cakap ni belah utara, jangan marah. Ni yang kita duk ikut lah ni. Ni SOP siapa? Siapa punya? Nabi tak suruh ikut SOP macam ni. Nabi tak abak lagu ni. Leleh dia pun kena COVID tuan-tuan. Jangan marah. Ada sahabat. Terhormati Allah, kita pun faham baru-baru ni setelah dikeluarkan fatwa, setelah dikeluarkan prosedur-prosedur daripada Jabatan Mufti. Oleh kerana Mufti kita Tan Sri Arusani uzur tuan-tuan, Masya Allah, kita doakan dia sihat, uzur, umur, faktor umur. Maka kenyataan ini telah dikeluarkan oleh timbalannya Datuk Ustaz Zamri Hashim. Saya ingat tuan-tuan ada tengok video dia. Tuan-tuan, bukan mufti dan timbalan dia je yang membuat kenyataan ini, prosedur ini, bersetuju dengan SOP ini, tetapi dibincangkan pula tuan-tuan dengan ahli majlis fatwa. Antaranya Ustaz As'ad Awang, Datuk As'ad Awang. Antaranya Ustaz Su'aiddin. Antaranya Profesor Dr. Jamil.
Banyak di antara mereka dalam ahli fatwa ini tuan-tuan ialah orang yang pakar bahasa Arab, pakar hadis, pakar tafsir, pakar usul fiqh. Maka setelah dibincangkan tuan-tuan dengan mengikut pandangan ulama, ara'al ulama, mereka ini yang layak boleh mengeluarkan fatwa tuan-tuan melalui apa dia ilmu mereka ini, maka bersetuju untuk melaksanakan SOP ini dan diperkenankan oleh yang Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak. Orang Melayu kena faham tu. Maknanya tuan-tuan, SOP yang tuan-tuan sedang buat sekarang ini diperkenankan oleh Tuanku Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Dan kalau tuan-tuan mempertikaikan SOP ini, bermakna pertama tuan-tuan mempertikaikan SOP daripada Jabatan Mufti, yang kedua daripada Tuanku sendiri. Jangan main-main. Lepas tu bila bercakap, jangan main ikut sedapnya. Bila bercakap ni tuan-tuan, jangan kita bercakap mengikut kita ni pandai, kita ni lagi hebat. Tuan-tuan rahmati Allah, Datuk Ustaz Zamri mengatakan cara orang fatwa buat kerja memberi fatwa berbeza dengan ustaz-ustaz yang biasa, termasuklah saya. Okay, tuan-tuan ya? Pasal apa tuan-tuan? Mestilah yang disebut fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah dengan orang yang lebih alim, lebih mengetahui sekiranya kamu tidak tahu. Jangan main hantam kromo je. Terhormati Allah, mereka Jabatan Mufti merujuk kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, kepada Majlis Keselamatan Negara, bagaimana SOP yang perlu dibuat, bagaimana dipertimbangkan tuan-tuan dalam ahli majlis fatwa, baru dikeluarkan peraturan ini. Tuan-tuan rahmati Allah, hari ni ramai nak jadi ustaz. Ni yang kata lagu baru 7 kali pergi usrah dah tolak fatwa ni. Baru tuan-tuan, baru 7 kali pergi usrah ni sindiran dalam lagu. Baru baca sikit tuan-tuan dalam Facebook, lepas tu kita bantai pula. Yang kita bantai ni orang yang lebih alim, lebih mengetahui daripada kita. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam pakar-pakar bahasa, tuan-tuan tahu ke bahasa Arab ni? Kalau saya tanya tuan-tuan, Marabuka, tahulah kan? Tu soalan talqin, tahu? Kau tanya ma ismuka, tanya Abang Zizan, ma ismuka Abang Zizan, tak ada muka katanya tuan-tuan. Mana? Tuan-tuan rahmati Allah, ingat ya, hadis malam ni satu tanda di antara tanda-tanda nak berlaku kiamat. Apa dia? Bila orang tak layak memberikan fatwa. Ayu biwilayatin ghairi ahli allazina wal amanat wa man yu'inuhum 'ala zulmi wal fujur. Ataupun tuan-tuan, apabila kekuasaan itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan kezaliman dan kerosakan, tu tanda akhir zaman. Yang pertama tadi saya ulang tuan-tuan, pemerintahan, bukan orang Islam yang pegang. Apatah lagi fi umuril muslimin, dalam perkara-perkara orang Islam punya urusan. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Iaitulah orang yang tak layak memberi fatwa, memberikan fatwa. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Iaitulah orang-orang yang diberikan kekuasaan ini, mereka membangunkan kezaliman dan juga kerosakan. Wa inda zalika takunul a'immatu qad dayya'ul amanah allati faradallahu alaihim hatta yu'tamana al-kha'inu wa yukhawwana al-amin. Yang keempat, apabila pemerintah tidak menerima orang yang amanah dalam pemerintahannya. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau dia nak minta nasihat ulama, bukan ulama yang warak dan amanah, tetapi dia akan minta nasihat daripada yukhawwanul amin. Al-kha'inu yukhawwanul amin. Apa makna dia? Daripada orang yang khianat
orang khianat ini memfitnah dan menuduh orang yang amanah supaya orang amanah ini tidak memegang jawatan-jawatan penting. Ni akhir zaman, tuan-tuan. Apa dia, tuan-tuan? Orang yang khianat dilantik menjadi ketua. Orang yang khianat dilantik memberikan fatwa. Orang yang khianat, tuan-tuan, yang dia berasaskan keuntungan, yang dia kata kalau aku buat ini bodek pemerintah suka, aku dapat banyak fulus. So mana, tuan-tuan, yang amanah ni semua diletak tepi. Mana, tuan-tuan, yang berakhlak ini, yang betul-betul mengeluarkan fatwa, yang betul-betul bekerja untuk rakyat, yang betul-betul bekerja untuk kesejahteraan rakyat, ditolak. Siapa yang ambil alih? Orang-orang yang zalim, orang-orang yang korup dan sebagainya. Itulah tanda akhir zaman. Subhanallah, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan rahmati Allah, dalam riwayat-riwayat ada di bawah, saya bawa sikit untuk pengetahuan tuan-tuan ya. Kana an-nas idza asba'u fi zaman al-Hajjaj, tuan-tuan, pada zaman Khalifah Hajjaj yang zalim, wa talaqau yatasaalun, bila rakyat ni berjumpa nak tahu ya, kalau pemimpin tu baik tak baik, kita tengok apa isu yang disembangkan oleh rakyat, apa isu yang ada dalam Facebook, apa isu yang disembang dalam WhatsApp. Masa zaman Hajjaj ni, tuan-tuan, seorang pemimpin yang dikatakan zalim ni, bila rakyat dia bertemu, yatasaalun, mereka wondering, bertanya-tanya, tertanya-tanya. Apa soalan mereka? Man qutilal bariha, semalam siapa yang kena hukum bunuh? Nampak? Oleh kerana pemimpin Hajjaj ini zalim, antara yang mereka sembangkan apa dia? Semalam apa orang kena bunuh? Orang-orang zalim. Berapa yang kena? Waman suliba, yang kena salib. Waman julida, siapa yang kena pukul. Waman quti'a, siapa yang kena kerat tangannya, kakinya. Sebab apa? Melawan pemerintah. Kata rahmati Allah, ini di antara tanda-tandanya. Sa'ibud dhiya'i wa ittikhazil masalih, ataupun kalau pemimpin itu, tuan-tuan, pemimpin yang suka membuat pembaziran, membangunkan budaya-budaya maksiat, fakana an-nas yatasaaluna fi zamanihi, maka manusia ni akan bertanya apa dia, tuan-tuan, anil bunyan wal masani', tentang bangunan-bangunan tinggi, kilang-kilang besar, wadhiya, yang merugikan, projek-projek yang merugikan, tuan-tuan, kepada rakyat. Rakyat akan bertanya, inilah dia isu yang akan main dalam fikiran rakyat. Oh, ni berapa juta ni, oh ni berapa bilion punya projek ni. Dan tuan-tuan rahmati Allah, kerosakan-kerosakan yang dilakukan. Walamma wala Umar bin Abdul Aziz, tengok pada zaman Umar bin Abdul Aziz baik. Tuan-tuan, Umar bin Abdul Aziz yang disebut oleh para ulama sebagai khalifah yang mirip kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila dia yang memerintah, manusia sudah bersembang benda-benda yang baik. Antaranya apa isunya, tuan-tuan? Kam tahfazu minal Quran, berapa banyak yang orang dah menghafal Quran. Ini khalifah yang baik. Oh, banyak orang dah menghafal Quran ni. Wa kam wurduka fi kulli lailah, dan berapa pula ibadat yang telah kamu bangunkan pada malam hari. Wa kam yahfazul fulan, berapa yang dihafal Quran oleh fulan bin fulan. Wa mata yakhtimu, bila dia khatam Quran. Tataramati Allah, maknanya apa? Kalau pemimpin itu baik, memerintah ataupun membimbing mana-mana tempat dalam masyarakat, budayanya baik, itu tanda dia. Kalau yang memimpin Masjid An-Nur ni baik, tuan-tuan, kita akan tengok berapa banyak kuliah yang jalan. Ada tak buat solat hajat sempena Covid? Ada tak baca Quran hidup tak di sini?
Ada tak dibuat bacaan Yasin, dibuat tahlil? Maknanya apa tuan-tuan? Apabila dipimpin oleh orang yang betul-betul layak, betul-betul ahli, maka umuruddin, urusan-urusan agama ni akan berjalan di mana-mana tempat, walaupun masjid. Tapi kalau diberikan pada orang yang bukan ahlinya, tuan-tuan, jangan marah tuan-tuan. Saya bagi tahu, saya pernah pergi, lama dah cerita ni, nak kuliah subuh di satu masjid. Saya datang awal tuan-tuan, pasal subuh masuk awal. Tunggu. Oh, namanya cerita Piramli tuan-tuan. Bulan tak muncul. Tunggu tuan-tuan sampai 6.45. Bayangkan, masjid tak buka lagi. Subhanallah. Saya kata sudah. JK yang lain ni bukan semua pegang kunci. Ada 3 orang pegang kunci, tapi 2 sudah pergi Kuala Lumpur, nengok anak seorang bersalin, seorang lagi pasal apa entah dia pergi Kuala Lumpur, tinggal seorang yang pegang. Seorang yang pegang ni tuan-tuan, bukan kaki semayang subuh. Minta maaf saya sebut. Ni jenis malam-malam tak bangun. 6.45 baru sampai surau, dengan mata bengkak. Dia pun apologize from me, seeking apologize, kata orang putih. Minta maaf ustaz, saya tak macam mana lah, tak terjaga. Aku dah berbulu tuan-tuan, dah berbulu dah. 6.45, pukul berapa nak mula kuliah subuh ni? Saya diam tuan-tuan, tak jawab. Masuk je di dalam masjid tu, dia apa pun kelang kabut, bentang jadah apa semua ni. Ada satu orang hamba Allah ikut saya daripada belakang tuan-tuan. Dia tengok hamba Allah tu dah jauh sikit, dia pun pegang bahu saya, dia bisik kat telinga saya, ustaz, bukan bangun lambat, memang tak datang subuh. Kalau AJK diberikan pada orang yang macam ini, dekatlah dengan hari kiamat tu. Bukan saya cakap, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat tuan-tuan ya kepada hadis yang seterusnya, 134. Idza waqi'a fir rajuli wa anta fi mala'i fakun lirrajuli nasiran walil qawmi zajiran wa qum anhum. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Zammil Ghibah an Anas. Yang bermaksud apabila jatuh kecelakaan pada seorang di tempat ramai, walhal engkau bersama-samanya di situ, maka hendaklah engkau tolong akan orang yang kena cela itu, dan bagi pihak yang mencela terpaksa engkau ugutkan, dan pindahlah engkau dari tempat itu. Tentara mati Allah, apa maksud dia? Apabila ada seorang saudara kita yang baik yang dihina, dimaki, dicela oleh jamaah yang ramai, kita tahu dia tuan-tuan, kita kenal dia, dia baik, yang orang yang cakap tu tak betul, fitnah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita menjadi muqawiyan atau muayyidan. Apa dia? Penolong kepada orang yang dizalimi itu. Yani rada alaihim ma qalu, tolong jawab bagi pihak dia. Ada orang tuan-tuan, dia tak mau gaduh, ada orang tuan-tuan, orang cakap apa pun dekat dia, jenis warak ni tuan-tuan, dia tak mau jawab, dia diam je. Dan orang ni tuan-tuan, bila tengok yang kena ni tak berjawab, dia lagi naik syekh. Ni ada jenis spesies apa ni, lagi dia kutuk, lagi dia tarap. Ramai pula jamaah yang kutuk, dia pun apa lagi, belum. Kita yang tahu tuan-tuan benda itu fitnah, benda itu salah,
wajib kita apa dia? Rada alaihim maqaluhu, jawab kepada mereka benda ini tak betul. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan katakan benda ini adalah tidak betul. Contoh, pernah berlaku tuan-tuan, seorang bendahari surau. Bila mesyuarat tuan-tuan, tahulah mesyuarat agung, orang pun tengok laporan kewangan ni tuan-tuan, orang pun tanya, ni saya nak tanya ni dan lain-lain. Yang tu saya tahu, beli ni, beli apa benda ni, bayar bayaran penceramah apa, okey tak apa, beli untuk surau ni sejadah baru, kemudian kita beli pula ria baru, tak apa tu, tak apa. Ni saya nak tanya ni dan lain-lain. Cuba spesifikkan. Garang tuan-tuan, maklumlah dia kerja bahagian LHDN ni, garang. Cuba spesifikkan yang lain-lain ni apa nama, apa dia ni. Tak rahmati Allah, benda hari ni dia jawab. Dia kata, tuan-tuan, yang lain-lain itu apa saja yang ada kaitan kepentingannya untuk jamaah surau, itulah yang lain-lain. Tak payah hati lagi. Dia kata dah spesifikkan, takut masuk poket Pak Imam tu, takut masuk poket Pak Imam. Kami nak tahu, kami berhak tahu. Tuan-tuan, bangun seorang AJK ni, hadis ni sebut kena bela sahabat ni kalau betul. Bangun seorang AJK ni kata, ada datang tak baca Yasin malam Jumaat? Ada, aku datang. Memang aku datang, aku tak bunting. Ada makan tak nasi ayam malam tu lepas baca Yasin? Ada. Awak yang hang ke terdarah tu, itulah duitnya. Terdiam terus tuan-tuan. Yang hang ke terdarah tu, yang hang kata nalla rekit tu, itulah duitnya. Surau gunakan beli makanan untuk jamu jamaah yang datang makan, itulah duitnya. Tak perlulah kita masukkan dalam perbelanjaan ini. Dia ada satu perbelanjaan lain, satu kertas kerja lain. Kami nak buat ni bukan main taram beli je. Ada kertas kerja lain mengatakan kami nak buat majlis Yasin ini, selepas itu ada jamuan makan. Berapa harga dia? Ada, laporan dia akan datang sekejap lagi. Hang yang tak sabar, baru slow kendor, apa nama. Tuan, sebab itu terhormati Allah, kalau kita mengetahui benda itu tak betul, kita kena jawab, wajib. Waliqami zajiran, apa dia tuan-tuan? Kita mesti zajiran, kata Nabi, menjadi orang yang menegur. Berdosa kalau kita tak tegur benda tu tak betul. Ayyumani'an anil waqi'ah fihi. Apa dia tuan-tuan? Kita bagi tahu benda ini sebenarnya macam ini. Tuan-tuan, yang tuan-tuan cakap ini merupakan fitnah. Tuan-tuan, yang tuan-tuan sebut ini adalah tidak betul. Tuan-tuan, yang tuan-tuan provo ini adalah berdosa. Tuan-tuan, saya kenal hamba Allah ini, saya kenal fulan bin fulan ini, dia tidak melakukan benda yang tuan-tuan sebut. Jangan main tuan-tuan. Kan saya cerita hari itu tuan-tuan, kita hujan lebat macam ni, pergi satu petang tuan-tuan ke satu tempat, kawasan tu berhutan sikit. Tak macam mana tuan-tuan, budak perempuan anak dara cun macam merah filza muka ni, bawa motor tuan-tuan, terlanggar lopak, tertomoy, kata orang Perak, masuk dalam parit. Kita di belakang yang menyaksikan peristiwa ni tuan-tuan, kita berhenti dan kita tengok budak ini sudah tertongging dalam air tuan-tuan, ditimpa oleh motor dia. Kita tak boleh nak minta tolong orang tuan-tuan, takut kawan dia mati.
mati lemah. Tengok kiri kanan orang tak ada. Kita nak panggil tolong, orang tak ada tuan-tuan. Lepas, hujan lepas, air dekat, tenggelam budak ni, sekarang mati sekarang. Maka kita pun tuan-tuan, kita bukan calang-calang orang, pengerusi khairat kematian. Kita pun turun dalam parit besar ni tuan-tuan, kita angkat motor ni, kita dukung budak perempuan yang macam Mira Filza cunnya ni, bawa naik atas. Kemudian tuan-tuan, kita tengok budak ni sudah hampir-hampir lemah, kita pun memberi bantuan yang sepatutnya supaya air ni keluar daripada mulutnya. Tiba-tiba orang lalu, jamaah Masjid An-Nur, apa macam tuan-tuan, yang bagi bantuan tu pula Imam Suhaimi, imam muda kita pula tuan-tuan. Dia jadi tajuk nah, dan jadi tajuk tuan-tuan ni. Saya bukan nak bagi tahu ni, mana tahu ke cerita Imam Suhaimi. Ya Allah, aku nampak berkucuk-kucuk hatiku. Tuan-tuan yang tahu cerita sebenar wajib mempertahankan Pak Imam kita tuan-tuan. Dengan ujah-ujah fikir layup, takkanlah dia nak bercium-cium tengah hujan lebat kopi tu. Baiklah duduk dalam kereta dekat Padang Pualo tu ke, sewa hotel ke. Takkanlah bodoh no imam tu pergi berkucuk tengah hujan tengah lebat kopi tu. Mestilah sebab budak perempuan tu jatuh, dia tolong, sekarang lemah. Tengah dia tolong, kamu pula lalu, mulut dah lah leza, pemfitnah. Kena jawab tuan-tuan. Kalau tidak, ulama menyatakan kita daripada golongan yang berdosa. Wa qum anhum ayu insarif anil ma'alil ladhi hum fihi. Kalau mereka masih dengan kejahatan, menghina, mencaci, mengumpat tak habis-habis tuan-tuan, maka tinggalkan tempat itu. Dalam hadis ini mengatakan, dan pindahlah engkau dari tempat itu. Apa maksudnya tuan-tuan? Kalau mereka tak boleh terima, masih maki, amun dan sebagainya, pindah daripada tempat itu. Jangan dengar tuan-tuan, jangan terpengaruh. Kenapa tuan-tuan? Kalau kita masih duduk di situ, mula-mula kita sokong Pak Imam ni, lama-lama kita mengiyakan pula. Tak lagi ya. Kita dapat dosa orang yang memaki hamun tu. Tuan-tuan, ini Islam. Lepas itu tuan-tuan, jangan kita menghukum dengan apa yang kita nampak pada mata zahir. Jangan. Saya tuan-tuan, bila pergi makan-makan, saya jarang pakai kepiah dengan jubah ni. Bila pergi makan tuan-tuan, kebetulan kedai tu dekat sebelah karaoke, mana aku tahu. Pakai t-shirt, seluar, rambut ni tuan-tuan tak ada kepiah. Pergi makan satu kedai tuan-tuan, satu kedai capati, rumah nilai rekit tuan-tuan. Sebelah tu karaoke. Indah sina sang surya, tak apa dia menyanyi lagu. Tengah makan-makan tuan-tuan, ada jemaah masjid tengok aku duk perhati macam heran. Ustaz lah? Soalan dia. Ustaz lah? Ni Ustaz Menawir lah? Soalan. Dah lah soalan. Jerit pula macam Arab Badawi tadi tuan-tuan. Satu kedai tengok aku, oh Ustaz. Saya Ustaz Menawir. Oh lain macam Ustaz. Selalu lain uniformnya. Lain uniformnya. Memanglah aku pakai kepiah dengan jubah. Malam ni aku nak semat lah sikit. Ustaz. Mulut. Ustaz. Baru keluar karaoke sebelah ke? Udah tuan-tuan keluar hajar pasal empuk dengan pinggan tuan-tuan. Kata rahmati Allah. Sebab itu mulut ini, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw yasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat,
maka hendaklah dia berkata benda yang baik. Kalau yang keluar dari mulut ni tuan-tuan bukan benda yang baik, aulia smut, diam je. Bersangka baiklah dengan orang tuan-tuan, jangan kita bersangka buruk. Saya rasa cukup sekadar itu tuan-tuan, kita menghormati SOP yang telah dikeluarkan, iaitu tuan-tuan kuliah ni tak boleh lama, sementara nak menanti isyak sahaja. Tapi sebelum tu tuan-tuan, bersama dengan saya tadi Abang Azan ada mengutip derma untuk baik pulih surau dia. Tuan-tuan boleh tanya dengan dia nanti. Yang keduanya, saudara Syarul kita ada membawa air syifa macam biasa tuan-tuan untuk minum. Doa kepada Allah Ta'ala agar menjadi penawar kepada kita. Dan juga saudara Syubki ada membawa barangan-barangan produk makanan Islam. Tuan-tuan bolehlah beli. Kita kena jaga makanan kita ni tuan-tuan, insya-Allah. Ini cukup sekadar itu tuan-tuan. Bila kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa fi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqim, minas salah, minas syuhada'i was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min bala'ikal azim wa min waba'i COVID-19 ya Allah, wa min waba'i COVID-19 ya Allah, wa min waba'i COVID-19 ya Allah. Irfa'u anhu anna ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.